Baik, Assalamualaikum kelas. Hari ini cikgu nak kongsikan bersama dengan awak berkaitan dengan ayat susunan biasa dan juga ayat songsang. Seperti yang kita sedia maklum, ayat susunan biasa merupakan subjek berada di hadapan dan seterusnya disusuli oleh predikat. Tetapi kali ini kita nak tengok berkaitan dengan ayat songsang selain daripada ayat susunan biasa. Baiklah, manakala ayat songsang pula merupakan proses transformasi. Yang ini transformasi ayat biasa, iaitu susunan biasa, subjek disusuli oleh predikat. Tetapi kalau songsang, maksudnya kita kedepankan predikat itu. Maksudnya di situ kita berlakunya pendepanan predikat. Kalau biasa, macam yang cikgu terangkan tadi, subjek kemudian disusuli predikat, tetapi hari ini kita nak tengok ayat songsang. Manakala iaitu predikat kita kedepankan. Okey. Baiklah, seterusnya ayat songsang macam cikgu dah maklum tadi, iaitu pendepanan predikat. Okey, untuk membuat penegasan kepada sesuatu predikat itu. Baik. Sewaktu perubahan ayat biasa kepada songsang, kita tak boleh tambah imbuhan. Awak tak boleh tambah perkataan lain, melainkan susunan yang sedia ada. Maksudnya perkataan-perkataan yang ada dalam sebuah ayat itu, itulah yang kita susun balik. Itulah yang kita kedepankan predikatnya. Okay? Kalau tidak, kalau awak tambah perkataan, tambah imbuhan, maka di situ ayat itu akan jadi salah dari segi binaan ayatnya. Baik, seterusnya kita akan tengok apa itu ayat songsang. Okay, ayat songsang yang pertama, dia ada beberapa. Yang pertama kita tengok dahulu yang pertama, pendepanan seluruh predikat. Pendepanan seluruh predikat biasanya berlaku dalam ayat yang pendek lah. Sebagai contoh yang cikgu beri ni, keluasan taman ini itu frasa, itu subjek, iaitu frasa nama. Kemudian disusuli oleh predikatnya kurang lebih 25 hektar. Maka bila berlakunya penyongsangan ayat, predikat itu tadi yang cikgu tandakan warna merah, kurang lebih 25 hektar itu kita kedepankan. Okey? Kita kedepankan. Maksudnya kita nak tekankan di situ kurang lebih 25 hektar. Macam cikgu cakap awal-awal tadi kan, dia tekankan untuk ayat songsang merupakan penegasan kepada predikat. Maksudnya kita kedepankan predikat, kita nak tegaskan apa sebenarnya yang kita nak tekankan dalam sebuah ayat itu. Kemudian kalau tengok di situ, ayat songsangnya kurang lebih 25 hektar keluasan taman ini. Okey, keluasan taman ini. Maksudnya di situ dah nampak kan predikatnya asalnya tadi yang cikgu warnakan dengan warna merah, kita bawa pergi ke depan. Okay, nampak? Jelas? Baik, seterusnya yang kedua. Okay, yang kedua, pendepanan sebahagian daripada predikat. Yang ini kita akan nampak pada slide yang terakhir nanti. Kita teruskan dengan ayat songsang pendepanan frasa kerja. Okay, seperti yang awak tengok, Ain merupakan subjek. Yang merupakan frasa nama. Melukis setiap hari yang cikgu warnakan dengan warna merah, itu ialah frasa kerja. Kalau awak nampak di situ, perkataan melukis merupakan nyata-nyata itu kata kerja. Maka itu merupakan frasa kerja. Itu susunan biasanya. Kemudian kita songsangkan. Kita bawa ke depan kata kerja tu tadi. Maka ayat itu menjadi melukis setiap hari Ain. Ayat tu tak salah sebab dia berlakunya proses transformasi tadi. Baik, yang seterusnya pula ialah pendepanan frasa kerja dengan objek. Baik, damya itu frasa kerja. Frasa nama. Yang cikgu highlightkan dengan warna merah, yang cikgu bolkan dengan warna merah itu membaca Al-Quran, itu merupakan frasa kerja. Okay, membaca itu kata kerja. Perbuatan membaca itu tadi kata kerja, dan juga Al-Quran itu merupakan objeknya. Okey, pendepanan, kalau tengok dekat tajuknya tadi, pendepanan frasa kerja dengan objek. Maksudnya di situ
dalam frasa kerja itu, dia ada objek selepas kata kerjanya. Maka dikedepankan membaca Al-Quran damia. Okey, itu yang dimaksudkan tadi, frasa kerja dengan objek. Membaca Al-Quran itu merupakan frasa kerja dengan objek. Okey. Yang ketiga, pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Baik, di sini cikgu nak ulang sedikit berkenaan dengan kata bantu. Kalau dalam ayat ini, murid-murid itu merupakan frasa nama. Manakala sedang bermain itu frasa kerja. Okay. Baiklah, sebelum ini kita dah pernah belajar kata bantu, berkaitan dengan kata bantu. Okay, cikgu nak terangkan sedikit kata bantu. Awak kena ingat kata bantu dia ada dua. Yang pertama, kata bantu aspek. Yang kedua, kata bantu ragam. Kata bantu aspek pula merupakan berkaitan dengan masa. Sama ada masa kini, masa hadapan, contohnya akan, kalau masa kini sedang, ataupun masa lampau, telah kita boleh gunakan. Kalau dalam ayat, itu maksudnya masa kini yang sedang berlaku. Okey, manakala kata bantu ragam tadi, itu berkaitan dengan perasaan. Hendak, mahu, itu berkaitan dengan perasaan. Sebab itu digelar sebagai kata bantu ragam. Baiklah, sebagai contoh, murid-murid itu sedang bermain. Itu ayat susunan biasa. Kalau kita berlakunya pendepanan kata kerja dengan kata bantu, maka ayat itu menjadi sedang bermain murid-murid itu. Jelas? Seterusnya pula, ayat songsang pendepanan frasa adjektif. Baiklah anak-anak, seperti yang awak sedia maklum, kita dah pernah belajar apa itu kata adjektif. Kata adjektif merupakan kata sifat yang melibatkan panca indera kita. Sebagai contoh, apa yang kita hidu, apa yang kita rasa dengan lidah, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga, apa yang tersentuh dengan tangan kita, lembut kah, cantik kah, kacak kah, wangi, harum. Okay, itu merupakan itu merupakan kata adjektif. Baik, kali ini kita nak tengok ayat songsang pendepanan frasa adjektif. Yang pertama, pendepanan kata adjektif saja. Maksudnya kata adjektif itu je yang kita bawa ke depan. Sebagai contoh, Alisa cantik. Cantik Alisa. Okay, kita songsangkan adjektifnya bawa ke hadapan. Yang kedua, kata adjektif dengan kata bantu. Baik, kata bantu cikgu dah terangkan tadi kan. Sebagai contohnya, rumah Nikmah masih teguh. Okay, rumah Nikmah masih teguh. Itu ayat susunan biasa. Bila kita songsangkan, kita bawa kata adjektif bersama sekali dengan kata bantu tadi, kita bawa pergi depan. Maka dia akan jadi masih teguh rumah Nikmah. Itulah dia ayat susunan songsang. Yang seterusnya, pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Okay, kata penguat untuk mengukuhkan lagi kata sifat. Sebagai contoh, sangat, sekali, amat, Okey? Sebagai contoh, Encik Mutu itu frasa nama. Manakala sangat baik merupakan frasa adjektif. Okay, sebab baik itu merupakan kata adjektif dan sangat itu ialah kata penguat. Bila kita songsangkan, kita kedepankan, maka jadilah sangat baik Encik Mutu. Yang keempat, pendepanan kata adjektif, kata bantu dengan kata penguat. Okey? Awak tengok contoh yang contohnya, Kak Milah masih sihat amat. Bila kita kedepankan ayat frasa adjektif tadi tu, okay, kita bawa pergi depan, maka predikat tadi kan, dia dah pergi ke depan, maksudnya ayat itu menjadi masih sihat amat Kak Milah. Okay. Yang terakhir ialah ayat songsang pendepanan frasa sendi nama. Okay, awak ingat frasa sendi nama? Frasa sendi nama
yang awak belajar dari, daripada, kepada, itulah kata sendi nama. Bila ayat itu mengandungi perkataan-perkataan kata sendi nama, maka ayat itu predikatnya digelar sebagai frasa sendi nama. Baik, kalau awak tengok dalam ayat contoh, kereta mewah itu untuk kakak. Kita bawa ke depan, yang ada perkataan untuk itu, bawa ke depan predikatnya. Biasanya kereta mewah setakat perkataan itu sahajalah frasa nama biasanya. Yang selebihnya itu ialah predikat. Maka kalau tengok di situ, untuk tu kan, untuk kakak itu merupakan predikatnya, kita bawa ke depan, jadi ayat itu menjadi untuk kakak kereta mewah itu. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang terakhir, iaitu frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Ingat lagi tak yang mula-mula cikgu bagi tahu tadi? Okay, kita tengok yang atas tadi. Okey, yang ini. Kalau awak tengok di sini, ada pendepanan sebahagian daripada predikat. Kan cikgu cakap slide yang terakhir kan? Jadi, sekarang kita tengok slide yang terakhir. Ni, slide nota yang terakhir. Kenapa jadi macam ni? Okey. Penonton merempuh masuk ke dalam dewan. Kalau diikutkan, predikat ayat ini bermula daripada perkataan merempuh masuk ke dalam dewan. Okey. Tetapi, kalau awak tengok, bila dia disongsangkan, dia akan bawa mula daripada frasa sendi nama sahaja. Sebab itu dia digelar sebagai sebahagian daripada predikat. Okay, kalau ikut ayat predikatnya bermula daripada perkataan merempuh tadi. Sebab itu dah kata kerja. Jadi dia dah masuk dalam predikat. Tetapi macam yang tajuk tadi tu, dia cakap sebahagian daripada predikat. Sebab itulah ini digelar sebagai sebahagian daripada predikat. Sebab dia hanya membawa ke depan frasa yang ada mengandungi kata sendi nama sahaja. Okay, kalau awak tengok ayat songsangnya, ke dalam dewan penonton merempuh masuk. Okay, awak faham ke tidak? Kalau awak faham, cikgu harap awak faham. Kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya balik. Okay, apa dimaksudkan dengan ayat ini? Tapi saya harap awak jelas dengan penerangan saya ni. Okay, selepas ini, cikgu akan beri sekejap. Mana satu lagi slide? Okay, cikgu akan beri dengan awak satu latihan di mana dalam buku teks. Dalam buku teks itu nanti akan ada satu petikan, dan dalam petikan itu awak kena songsangkan keseluruhan setiap ayat yang ada dalam setiap perenggan. Okay, maksudnya setiap ayat itu awak kena songsangkan ayatnya. Awak kena tengok betul-betul yang mana satu frasa namanya, yang mana satu subjeknya, yang mana satu predikat. Kalau nampak contoh-contoh yang cikgu bagi, biasanya selepas itu kah, selepas ini kah, itu biasanya predikat dah. Kalau sebelum tu sampai perkataan itu, ini, kata tunjuk kan, itu biasanya memang subjek. Okay, itu salah satu cara untuk mengenal pasti yang mana satu subjek dan juga predikat. Awak kena ingat, cikgu ulang. Kalau nak tahu itu subjek, biasanya dia berserta sekali dengan kata tunjuk itu, ini. Tapi selepasnya, kalau dah ada kata kerja, dah ada kata lain daripada tu, ingat 4 pola ayat yang awak belajar. Frasa nama, frasa nama, frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif, frasa nama, frasa sendi nama. Kalau awak jumpa ada perkataan, ada kata kerja, ada kata adjektif, ada kata sendi nama, ada kata nama yang selebihnya tadi, okay, selain daripada dalam subjek, maka itu merupakan predikatnya. Okay, jelas? Khususnya, sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan cikgu pada kali ini. Selebihnya, cikgu akan beri awak kerja rumah pada muka surat 174. Awak kena baca dan bina ayat songsang berdasarkan petikan dan gambar yang diberi. Okay? Kalau yang tak ada buku teks, tak apa. Lepas ni cikgu akan bagi gambar buku teks. Petikan dalam buku teks tu. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cikgu harap segala ilmu yang cikgu sampaikan awak dapat terima dan semoga bermanfaat untuk awak. Bye.